Selamat sejahtera kepada semua. Saya adalah Sia Juping dari SJKC Peicing Beras, Pejabat Pendidikan Daerah Manjung. Untuk hari ini, saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Keberkesanan penggunaan kata Shenggo dalam meningkatkan padanan penguasaan huruf besar dan kecil dalam karangan murid prasekolah. Sebelum memulakan kajian tindakan ini, saya telah mengenal pasti isu yang berlaku. Murid saya mengalami masalah dalam memadangkan huruf besar dan juga huruf kecil semasa proses PDP berjalan. Kemahiran ini sebenarnya ada dalam di SKP prasekolah. Standard kandungan BM 2.2 mengenal huruf ajat dan juga standard pembelajaran 2.2.3 mengenal pasti dan menyebut huruf kecil dan besar. Sebenarnya kemahiran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid prasekolah sebelum mereka menanjak ke tahun 1. Sebab kemahiran ini jika tidak dikuasai, semasa tahun 1 mereka akan mengalami masalah untuk menguasai kata nama am dan kata nama khas. Dan mereka perlu mengambil masa yang lebih untuk menguasai kemahiran ini sekali lagi di tahun 1 jika kemahiran ini tidak dikukuhkan semasa peringkat prasekolah. Melalui pemerhatian, saya mendapati bahawa ada 3 masalah yang dihadapi oleh murid saya. Masalah pertama yang dapat dikenal pasti oleh saya adalah murid saya kurang melibatkan diri secara aktif semasa proses PDP berlangsung. Saya telah bertanya kepada diri saya, adakah sebab latar belakang murid ini menyumbang kepada keadaan macam ini? Dan saya dapat mengenal pastilah yang budak ada terbagi kepada 3 tahap. 1, baik, sederhana dan lemah. Semasa PDP berjalan, murid yang tahap baik tu mereka cenderung untuk menjawab soalan cikgu dengan lebih cepat berbanding murid sederhana dan lemah. Semasa berlaku keadaan macam ni dapat dilihatlah murid yang sederhana dan lemah mereka kurang ingin melibatkan diri sebab semua peluang dah diberi kepada murid yang baik. Dan apakah tahap yang perlu dikuasai oleh murid sebelum murid menguasai kemahiran suku kata? Mereka sememangnya perlu menguasai semua huruf besar dan juga huruf kecil dan berjaya memadangkan huruf besar dan kecil dengan betul dan berpadanan sebelum mereka meneruskan ke kemahiran suku kata supaya tiada berlakunya pembaziran masa. Dan ketiga adalah mengapa murid saya kurang mahir dan tidak dapat memadangkan huruf besar dan huruf kecil. Saya dapat mengenal pastilah yang murid saya mereka mengalami kekeliruan di mana huruf B, D, E, I, J, G, H, L dan J hampir sama dan mereka akan mengalami kekeliruan. Contohnya L menjadi I, J menjadi I, B dengan D akan terbalik. Di sini mereka mengalami kekeliruan. Masalah kedua yang dapat dihadapi oleh saya adalah murid saya memang mengalami masalah padanan huruf besar dan huruf kecil. Mengapakah kaedah yang digunakan sebelum ini tidak dapat membantu murid dalam menguasai padanan huruf besar dan huruf kecil? Semasa sesi BDPC, saya sebagai guru banyak menggunakan flashcard untuk murid mempelajari. Kiranya macam saya hanya akan memanggil seorang murid ke depan untuk mencari jawapan kepada kad yang ditunjukkan oleh saya. Walaupun ada interaksi guru dengan murid, tetapi interaksi memang ini tidak cukup sebab fitrah murid untuk belajar adalah melalui sosialisasi khususnya dengan kawan-kawan sebaya. Tapi masa pandemik ni saya telah tegaskan kepada murid supaya tidak berbual dengan kawan-kawan, tidak main atau berdamping dengan kawan. Jadi semasa proses berjalan kurang interaksi dengan kawan menyebabkan mereka
kurang interaksi dan kurang minat untuk mempelajari kemahiran ini, dan ini adalah menyebabkan murid saya menghadapi masalah dalam memadankan huruf besar dan huruf kecil inilah. Dan selain itu, kaedah pengajaran yang digunakan juga kepada chalk and talk sahaja. Okay, di sini saya hanya saya kurang bagi murid untuk belajar melalui bermain, yang memang tidak mengikut fitrah semula jadi murid lah, khususnya kanak-kanak 5 dan 6 tahun yang sememangnya belajar melalui bermain. Masalah ketiga yang berjaya saya kena pasti adalah murid saya menunjukkan sikap kurang motivasi semasa sesi PDP. Mengapakah murid saya tidak bersemangat dan kurang minat untuk belajar? Dan ini adalah sebab influence daripada PDPR. Mereka berada terlalu lama di rumah, dan semasa PDPR mereka terdedah kepada gadget-gadget seperti laptop, seperti handphone. Semasa mereka pegang handphone, main laptop, mereka boleh main game. Game dapat memberi perasaan yang lain kepada mereka, seperti macam mereka dapat bermain game tu dan tak sederhana, senang, sederhana dan susah. Okey, semasa kelas berjalan ni, perasaan ni susah diberikan kepada murid, dan ini menyebabkan mereka kurang motivasi untuk belajar. Ini adalah hasil yang dikenal pasti semasa murid saya membuat latihan yang diberikan semasa bulan Februari sebelum kelas bersemuka berjalan. Ini mereka membuat latihan ini semasa di rumah lah, dan dapat dikenal pasti mereka agak kritikal dalam mengenal pasti huruf besar dan huruf kecil dalam latihan yang diberikan. Okey, murid A lelaki 1 hanya betul untuk 12 soalan daripada 26 abjad, dan murid B lelaki 2 dapat 10 sahaja. Murid C perempuan 1 dapat 13 sahaja, manakala murid D P2 dapat saja 3 betul. Okey, mereka cenderung untuk tulis semula jawapan ataupun kopi semula abjad yang telah diberikan. Mereka tidak tahu dan perlu tulis huruf besar bagi abjad yang ditunjukkan. Selepas mengenal pasti semua masalah dan isu yang dihadapi, saya telah merancang, pada permulaan saya mengenal pasti saya memulakan kajian tindakan saya dengan mengenal pasti sasaran saya. Sebilangan besar murid saya dapat kuasai kemahiran memandangkan huruf besar dan kecil, tetapi masih lagi memerlukan petunjuk dan bimbingan daripada guru sebelum mereka dapat menulis jawapan dengan betul. Ada lagi 4 murid yang memang kritikal, yang seperti yang saya tunjukkan tadi, hasil kerja rumah dia semasa di rumah. Murid A lelaki 1, murid B lelaki 2, murid C perempuan 1, murid D perempuan 2. Saya memilih 4 murid ni sebab mereka akan menganjak ke tahun 1 tahun depan. Jadi perhatian diberikan secara dengan lebih kepada mereka. Objektif kajian tindakan saya ini adalah mengenal pasti peningkatan penguasaan padanan huruf besar dan huruf kecil melalui aplikasi kad Touch and Go. Dan mengenal pasti peningkatan minat dalam pembelajaran di dalam kelas. Intervensi yang telah saya jalankan adalah, nama dia adalah permainan kad Touch and Go. Permainan ini mendorong muridlah untuk cuba dan fokus masa sesi PDPC sebelum permainan dimulakan. Kiranya sebelum mereka mula bermain game ini, mereka perlu dan memahami dengan betul apa yang telah saya sampaikan sebelum game ini boleh dimulakan.
Dan semasa permainan dijalankan, mereka mempunyai peluang untuk berinteraksi dengan kawan dan penjarakan sosial juga dapat dipraktikkan lah. Kiranya macam untuk game ni, saya hanya bagi 2 orang murid dalam satu grup dan penjarakan sepanjang 1 meter, sebanyak 1 meter dapat dikekalkan lah. Okey. Indikator saya adalah murid fokus semasa PDBC berjalan dan respon juga tinggi semasa soalan diberikan. Dan keyakinan untuk membuat padanan huruf besar dan kecil juga meningkat dan lebih yakin untuk membuat padanan sambil membacakan huruf yang dipegang. Okey, murid juga menunjukkan peningkatan dari segi jawapan yang diberikan. Kiranya mereka dapat memberi jawapan yang betul. Okey, semasa pelaksanaan tindakan pelaksanaan tindakan saya dapat dibahagikan kepada tempoh masa. Okey, gambar pelaksanaan dan juga dapatan kajian. Sekarang kita tengok tempoh masa dulu. Okey, untuk tempoh masa saya buat selama 2 bulan. Saya mula dari bulan Mac hingga Mei. Pelaksanaan start secara official adalah dalam bulan Mac 8 2021 hingga 7 Mei 2021. Cara pelaksanaan saya ni macam ni. Saya guna 1 minggu untuk ulang kaji pada slot per bulan pagi sebanyak 20 minit. Dan saya guna 1 hari iaitu 30 minit untuk penilaian. Selepas 1 minggu ulang kaji huruf dengan murid-murid. Di sini saya akan terangkan cara permainan kad touch and go saya ini. Okey, di sini murid ada terbagi kepada 2 orang satu grup. Okey, dengan sambil menjaga SOP lah. Kad huruf besar atau kecil diletakkan di tengah. Jika kad huruf besar diletakkan di tengah, maka huruf kecil akan diedarkan kepada murid dalam bilangan yang sama. Contoh, murid A dapat 5 kepingkat, murid B dapat 5 kepingkat. Okey, nombor 4, kad kalau di tengah dibuka, murid kena tengok sama ada kad berpadanan ada di tengah atau tidak. Jika ya, letakkan di bahagian tengah bersama dengan kad huruf besar. Okey, jika murid terlepas pandang dan cakap, "Oh, saya tak ada kad ni, cikgu." Okey, maka kad yang mereka dua-dua cakap tak ada akan dikeluarkan di tepi. Dan secara last, okey, kita tengok kad di tangan siapa yang habis cepat dikira sebagai pemenang. Sebenarnya cara permainan ni sangat senang dan kos untuk permainan ni pun sebenarnya sangat sikit saja. Kita guna kad manila dengan guna marker pen sahaja untuk mewujudkan permainan kad ini. Okay. Jika guru nak upgradekan cara permainan ini, murid pun boleh sambil meletakkan jawapan kad yang betul. Mereka perlu menyebut abjad tu macam kiranya O. Kalau nak upgrade lagi tahap yang susah sikit, mungkin macam O untuk orang, O untuk orang. Okey, ini adalah boleh diubah sesuai oleh guru mengikut kesesuaian dan level murid. Selepas menjalankan kajian tindakan ni, kiranya permainan touch and go ini, saya dapat lihatlah yang murid saya menunjukkan peningkatan. Peningkatan ni kiranya memuaskan bagi budak-budak saya sebab 4 budak ni sebelum ni mereka memang kurang mengenal pasti huruf besar dan kecil dengan betul, dan sekarang mereka berjaya memandangkan dia dengan baik. Walaupun proses dia masih lagi memerlukan sedikit petunjuk daripada guru, tetapi proses tu memuaskan sebab mereka lebih yakin, minat mereka dalam kelas pun meningkat dan mereka ada inisiatif untuk mencari jawapan. Mereka ada cuba mengingat apa yang dipelajari sebelum ini. Semua ini adalah satu perubahan yang positif lah dalam diri mereka. Dan untuk dapatan kedua, saya memang dapatlah bukan 4 murid ini saja. Murid lain juga rasa tidak sabar untuk mencuba dan penjarakan sosial mereka juga dapat dijaga. 2 orang satu kumpulan dalam jarak 1 meter. Dan murid ada semangat untuk belajar. Kiranya sebelum kita boleh main game ni, kita kena betul-betul pasti kita dah faham, dah ingat apakah abjad itu sebelum kita mula game. Okay. Pengajaran juga dapat diserap oleh murid dengan lebih cepat. Mereka boleh ingat, yes cikgu, saya boleh ingat
kira mereka lebih yakin dan mereka ada berfikir, proses pemikiran tu berlaku. Dan suasana classroom berubah. Mereka lebih aktif lah. Macam jawab, cikgu saya tahu jawapan ni. Dan saya juga membuat pemerhatian semula dan melalui penggunaan touch and go ni memang objektif saya tercapai. Okey, murid lebih positif, keyakinan murid juga meningkat dan penguasaan murid dalam huruf besar dan kecil meningkat dan padanan huruf besar dan kecil juga dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk murid yang baik, permainan ini sebagai penggayaan dengan pengukuhan. Untuk murid sederhana memang pengukuhan berlakulah. Dan murid yang lemah, mereka juga menjadi lebih yakin dan peningkatan yang positif dapat dilihat. Okey. So, inquirykan diri saya sepanjang kajian tindakan ni adalah fitrah murid, khususnya murid prasekolah memang tidak boleh lekan daripada konsep bermain. Okey, SOP kita kena jaga, tetapi guru kena pandai mencari idea untuk maksimumkan pengajaran dan pembelajaran supaya murid tidak cepat bosan. Okey. Dan saya juga membuat refleksi semula lah yang proses PDP pada masa depan harus diubah mengikut SOP dan tidak mengetepikan fitrah semula jadi pembelajaran murid saya. Okey. Itu saja kajian tindakan saya pada kali ini. Terima kasih atas pendengaran anda. Itu sahaja. Bye.